Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Mahiyatut Tasawuf Wasimatu Ahlihi, karangan Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Qala Al-Imam Al-Habib bin Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, wa nafa'anahu bihi wa bi'ulubihi fid darain, amin Allahumma amin. Muka surat 70, ciri-ciri pengamal tasawuf. Ciri yang ke-9, membalas keburukan dengan kebaikan, menginginkan kebaikan dan manfaat terhadap sekalian makhluk Allah serta berusaha ke arahnya. Pada suatu hari, Ibnu Mubarak telah keluar dari kota Baghdad. Beliau hendak bermusafir ke Al-Masisah. Perjalanan beliau ditemani sekumpulan ahli sufi. Beliau berkata kepada mereka, "Kamu adalah orang-orang yang bermaruah dan malu untuk meminta bantuan." Kemudian dia berkata kepada pembantunya, "Bawakan saya sebuah bekas." Dia menutup bekas itu dengan sehelai kain, lalu berkata kepada mereka, "Setiap orang letaklah duitnya di bawah kain ini." Lalu mereka pun melakukan demikian. Ada antara mereka yang meletakkan 10 dirham dan ada yang meletakkan 20 dirham. Sepanjang perjalanan itu, Ibnu Mubarak membelanjakan duitnya sendiri untuk keperluan rombongan mereka. Setelah sampai ke Al-Masisah, dia berkata, "Ini sebuah negeri yang asing bagi kita. Sebelum kita berpisah, marilah kita bahagikan lebihan duit yang kita kumpulkan itu." Lalu dia memberikan 20 dinar kepada lelaki tadi. Lelaki itu berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, saya hanya memberikan 20 dirham semasa duit kita dikumpulkan sebelum ini." Ibnu Mubarak pun menjawab, "Apakah yang hendak dihairankan? Bukankah Allah akan menggandakan harta seseorang yang berjihad?" Al-Zahabi juga meriwayatkan, Ismail bin Ayyash berkata, "Sahabat-sahabatku pernah bermusafir dari Mesir ke Mekah bersama rombongan Ibnu Mubarak. Dia menyediakan makanan yang lazat kepada mereka, sedangkan dia sendiri berpuasa setiap hari." Ibnu Mubarak pernah berkata kepada Al-Fudail bin Iyad, "Jika tidak kerana mahu membantu kamu dan sahabat-sahabatmu, nescaya aku tidak akan berniaga." Kebiasaannya, saban tahun beliau akan membelanjakan 100,000 dirham kepada fakir miskin. Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq menceritakan bahawa kebiasaannya menjelang musim haji, rakan-rakan Ibnu Mubarak di kota Merv akan berkata kepadanya, "Kami akan menyertai rombonganmu." Ibnu Mubarak pun berkata, "Kumpulkan duit bekalan kamu." Dia lalu mengumpulkan semua duit bekalan perjalanan mereka dan memasukkannya ke dalam sebuah peti. Dia mengunci peti itu dan menggunakan duitnya terlebih dahulu untuk perbelanjaan perjalanan mereka. Rombongan itu berangkat keluar dari kota Merv menuju ke kota Baghdad. Sepanjang perjalanan, dia menyediakan makanan dan hidangan lengkap dengan pencuci mulut yang lazat kepada mereka. Sebelum mereka berangkat keluar dari kota Baghdad menuju ke kota Madinah, Ibnu Mubarak memberikan pakaian-pakaian yang cantik kepada mereka. Setelah itu, mereka berangkat ke kota Madinah. Di kota Madinah, sebelum mereka menyambung perjalanan mereka ke kota Mekah, Ibnu Mubarak bertanya kepada setiap ahli rombongannya, "Apakah barang yang dipesan oleh keluargamu untuk dibeli di Madinah?" Mereka memberitahu beliau segala barang pesanan keluarga mereka dan beliau membelikan segala barang pesanan itu. Setelah selesai, mereka pun meneruskan perjalanan menuju ke kota Mekah. Di Mekah, setelah mereka menyelesaikan segala urusan haji, sebelum mereka berangkat pulang, sekali lagi Ibnu Mubarak bertanya kepada mereka, "Apakah barang yang dipesan oleh keluargamu untuk dibeli di Mekah?" Mereka memberitahu beliau segala barang pesanan keluarga mereka dan beliau membelikan mereka segala barang pesanan itu. Setelah selesai, mereka pun berangkat pulang ke kota Merv. Beliau menggunakan duitnya sendiri untuk menampung keseluruhan kos perjalanan pulang rombongan tersebut. Setibanya mereka di kota Merv, beliau menghantar setiap ahli rombongannya ke pintu rumah masing-masing. Setelah 3 hari berlalu, Ibnu Mubarak menganjurkan sebuah kenduri.
Beliau menjemput semua ahli rombongannya itu serta menghadiahkan mereka pakaian yang baru. Mereka berasa sangat gembira. Setelah mereka selesai makan, beliau menyuruh pembantunya mengambil peti simpanan duit yang dikumpulkan sebelum berangkat menunaikan haji. Beliau membuka peti itu dan mengeluarkan semua duit yang tersimpan di dalamnya. Duit tersebut langsung tidak berkurangan, malah setiap satunya tertulis nama tuannya. Dia lalu memulangkan semula segala duit tersebut kepada tuannya masing-masing. Ibnu Al-Zahabi juga menukilkan di dalam kitab Siyar Alam Al-Nubala bahawa Syaibah bin Nu'amah berkata, setelah Ali bin Al-Husain meninggal dunia, mereka mendapati bahawa dia menanggung keperluan hidup 100 buah rumah. Ali Ar-Ridha meriwayatkan daripada ayahnya Musa Al-Kazim bahawa datuknya Jafar As-Sadiq bahawa Ali bin Al-Husain berkata, aku malu dengan Allah, aku berdoa agar dia mengurniakan syurga buat saudaraku, tetapi aku bersikap bakhil terhadapnya di dunia ini. Aku bimbang Allah akan berfirman kepadaku di akhirat nanti, andai syurga itu adalah milikmu, nescaya kamu akan bersikap bakhil dan tidak memberinya kepada saudaramu. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir. Al-Zahabi meriwayatkan daripada Ibnu Uyainah daripada Abu Hamzah Al-Tumali bahawa Ali bin Al-Husain sering memikul seguni roti di pundaknya pada waktu malam yang gelap dan memberikan kepada fakir miskin. Beliau berkata, sedekah dalam kegelapan malam dapat memadamkan kemurkaan Tuhan. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dan Abu Naim. Al-Zahabi meriwayatkan Amr bin Thabit berkata, ketika Ali bin Al-Husain meninggal dunia, mereka mendapati terdapat bekas di bahunya, kesan guni yang selalu beliau pikul pada waktu malam, membawa barang keperluan yang beliau hantarkan ke rumah ibu-ibu tunggal. Ibnu Ishaq berkata, ramai orang di Madinah tidak mengetahui siapakah yang selalu memberikan mereka barang-barang keperluan dapur. Tatkala Ali bin Al-Husain meninggal dunia, barulah mereka sedar bahawa barang-barang tersebut diberi olehnya, kerana tiada lagi barang-barang keperluan mereka di hadapan pintu-pintu rumah mereka. Allahu a'lam. Ada beberapa kisah yang menjadi ibrah kepada kita bagaimana sikap ahli at-tasawuf. Tajuk daripada buku ini adalah berbicara tentang mahiyatut tasawuf, hakikat makna tasawuf dan tanda-tanda orang bertasawuf. Jadi ahli tasawuf itu bukan hanya dilihat sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bukan hanya dilihat pada pakaian atau pada gelaran atau pada nama ataupun pada apapun juga yang bersifat zahir. Tapi tasawuf itu amal, tasawuf itu praktikal, tasawuf itu sifat yang indah, tasawuf itu adalah membalas keburukan orang dengan ihsan, dengan baik. Seperti mana dalam contoh-contoh yang disebutkan oleh al-muallif di sini, sikap Abdullah ibn Mubarak yang membalas kepada teman-temannya dengan balasan yang baik. Diceritakan panjang lebar di sini. Dia pergi bermusafir, pergi ke haji. Beliau yang memimpin. Beliau bukan hanya seorang alim, tapi seorang yang kaya raya. Katanya, kalau bukan oleh kerana aku ingin membantu teman-temanku yang susah, maka aku tak berniaga, aku tak bekerja. Yang ini seakan-akan memberitahukan aku bekerja ini nak tolong orang. Aku banyak harta dengan hasil pekerjaan ini hanya untuk tolong orang. Kalau bukan karena adanya orang-orang susah yang akan aku tolong, aku tak kerja. Maknanya tak kerja di sini adalah cukup dengan apa yang cukup untuk dirinya saja dan akan dihabiskan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab yang demikian, orang yang memiliki kekayaan, bila dijadikan salah satu sebabnya pada kekayaan itu membantu orang-orang yang susah, itu sebaik-baik ibadah bagi orang yang kaya. Jadi ibadahnya orang kaya beribadah dengan hartanya. Sebaik-baik orang kaya untuk beribadah dengan hartanya. Sebaik-baik orang berilmu untuk beribadah menyampaikan ilmunya.
Sebaik-baik orang yang berjawatan untuk beribadah menggunakan jawatannya untuk manfaat kepada orang lain, sehingga semua apa yang ada padanya boleh menjadi jembatan ibadah untuk dia naik darjat di sisi Allah apapun dia, sehingga tidak dapat merendahkan orang lain. Oh, ini dia ada jawatan di tempat ini orang ada dia salah guna jawatan. Oh, ini orang kaya hasilnya daripada rompak duit orang. Belum tentu. Kalau dia orang kaya, hasil daripada perniagaan yang halal dia gunakan untuk tolong orang lain, maka itu terbaik bagi orang itu. Mungkin lebih baik daripada orang dudukkan masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin lebih baik daripada orang yang iktikaf. Mungkin lebih baik daripada orang yang hanya mungkin lebih baik daripada orang pergi umrah. Boleh jadi orang yang sunnah lah maksudnya. Karena ini tolong orang lain. Walihada ada seorang dia peniaga yang sukses dalam berniaga, datang kepada orang alim. Karena teman-teman yang sebaya dengan dia semuanya khalas, dia resign dan juga tinggalkan semua kesibukan dalam berniaga, dia habiskan masa di masjid untuk iktikaf, ibadah Quran dan seterusnya. Maka dia nampak seorang diri yang bekerja, maka dia jumpa dengan tok gurunya. Katanya, tok guru, saya ingin jual, saya punya barang ini semua. Saya nak jadi macam teman-teman saya, habiskan masa untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, jangan, kamu tetap kerja, cari itu rezeki. Sebab mereka yang duduk di masjid ini yang bagi makan kamu. Kalau kamu tak kerja, tak bagi makan, kamu tak bekerja, tak dapat duit, siapa nak bagi makan kepada mereka? Yang duduk di masjid itu dapat manfaat daripada yang bekerja. Yang bekerja lebih baik daripada duduk di masjid. Apa sebabnya? Yang duduk di masjid iktikaf pahalanya untuk dirinya. Yang bekerja cari rezeki tolong orang, pahalanya untuk dirinya dan juga untuk membantu kepada orang lain. Pahala yang lebih menyeluruh, lebih baik ibadah yang menyeluruh, lebih baik daripada ibadah yang hanya didapat oleh diri sendiri. Faham tom? Dan dalam hal ini Abdullah ibn Mubarak katanya, kalau bukan karena ingin tolong orang, aku tak bekerja, tak berniaga. Wah, dia berinfak dengan hartanya. Pergi haji, orang-orang bawa bungkusan duit macam itu. Letakkan nama masing-masing, letakkan dalam peti. Nah, sini, duit kamu ini. Orang kalau orang nak pergi travel agent kan, bayar duit dulu yang sekian. Itu duit disimpan dengan namanya, diletakkan dalam peti. Nah, sebab dia yang jadi ketua, maka dia yang akan layan. Sepanjang perjalanan lainnya 5 star. Walaupun duit yang diberikan mungkin yang setengah star mungkin. Duit yang diberikan sedikit, tapi layanannya dikasih baju, diberi makanan yang sedap. Walhasil itu disampai di tanah suci Mekah. Kamu punya keluarga ada pesan apa-apa untuk oleh-oleh katanya? Ya ada, oke beli, dikasih duit untuk beli. Dikasih duit pula untuk beli. Sementara duit yang disimpan cukup untuk pergi ke haji, cukup je. Ini dengan oleh-olehnya sekali dibagi duit. Sampai balik sudah balik, dibagi hadiah lagi, jemput ke rumahnya, dibagi makan. Lepas tu duit yang mereka berikan untuk pergi ke haji dalam kantong tu, duit itu dipulangkan masing-masing. Free mereka punya pergi ke haji semua. Abdullah ibn Mubarak, hada tasawuf, amal, praktikal, berbuat kebaikan kepada orang lain. Faham tom? Kalau ceritakan ini yang Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Dia menjadi orang yang menanggung 100 keluarga yang ditanggung tak tahu. Memberikan nafkah 100 rumah tangga, 100 rumah yang ditanggung tak tahu. Hanya hari-hari dapat makanan di dalam rumahnya. Dipikul sendiri itu beras atau itu makanan, gandum, dipikul sendiri. Malam-malam pun juga. Faham dong? Dan tidak diketahui perbuatannya kecuali setelah wafatnya. Mungkin zaman kita sekarang pun nanti kalau kau keluar ambil gambar tahu, masukkan Facebook nanti. Dia pergi senyap-senyap, tak ada orang tahu, dipikul sendiri. Diletakkan di rumah masing-masing, dibungkus sendiri, sekian 100 rumah tuh. Ada jatah untuk dibagi dan dikenali. Yang menarik itu, dia tahu masing-masing siapa rumahnya orang miskin. Dan dia tidak mungkin tahu kalau tidak mengkaji, didatangi, diperiksa.
supaya sedekah itu sampai kepada orang yang berhak menerima. Dia tak suruh orang hantarkan siapa saja pembantunya untuk hantarkan, dia sendiri pikul. Sehingga ketika meninggal dunia dapat kesan pada bahunya itu, kesan hitam. Pada bahunya barulah orang-orang di Madinah sadar kalau yang memberi makanan setiap hari itu adalah Ali bin Husain bin Abi Thalib. Bila dapat diketahui setelah wafat, sekian lama beliau tanggung, tak ada sesiapa mengetahui. Ahli keluarganya pun juga menyembunyikan rahasia tersebut. Apa sebab? Hanya ingin meraih redha dari Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Perbuatan itu adalah tujuan untuk meraih redhanya Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ikhlas dalam amal dan mampu untuk menampilkan keindahan pada amal walaupun kepada orang yang menyakiti ataupun melakukan keburukan kepada kita. Amin Allahumma amin.